Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor 17 September 2023. Pastinya satu hari yang cukup membuatkan anda semua berehat di rumah, dan semalam merupakan Hari Malaysia. Saya pasti seluruh rakyat Malaysia mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkatkan semangat patriotik anda. Hari Malaysia 16 September 1963 merupakan tanggal yang cukup bersejarah, dan ianya juga sebenarnya bukan sahaja Hari Malaysia yang perlu kita perhalusi. Ada sesuatu juga yang ditubuhkan pada tarikh yang sama tahun yang berbeza, iaitu Angkatan Tentera Malaysia. Dan ini merupakan satu penghormatan bagi kita menghargai segala jasa dan bakti mereka, kerana Tentera Darat Malaysia telah pun ditubuhkan pada tahun 1933. Secara tidak langsung ianya merupakan tahun rasmi penubuhan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kami di sini tidak ketinggalan untuk membawakan topik iaitu Kor Kesihatan Diraja. Sama-sama kita saksikan. Baik, Kor Kesihatan Diraja. Ini merupakan satu perkara yang sebenarnya hero tidak didendang. Boleh dikabarkan begitu. Mereka ini wujud puluhan tahun, memberi fungsi yang pelbagai dalam meningkatkan dan juga menjaga keamanan, sama ada dalam keadaan darurat maupun aman. Tetapi fungsinya mungkin ramai yang tidak tahu. Jadi kami di sini ingin ketengahkan Kor Kesihatan Diraja. Apakah fungsinya? Bagaimana sebenarnya ianya melibatkan diri dalam membantu menjaga keamanan negara? Dan saya cukup berbesar hati kami di sini menerima kunjungan daripada Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli Mat Jusoh selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum Datuk Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Pastinya Kor Kesihatan Diraja ini satu nama yang cukup besar, bukan sahaja setakat fungsi tetapi penglibatan, penghargaan dan juga pencapaiannya yang perlu kita kongsikan bersama dengan umum. Tapi ramai yang tertanya, apakah yang perlu kita fahami tentang Kor Kesihatan Diraja? Silakan Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Memang kalau diikutkan Kor Kesihatan Diraja adalah salah satu daripada kor di dalam Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tentera Darat khususnya, yang mana fungsi kita adalah untuk mengekalkan kesiagaan tempur Angkatan Tentera Malaysia dengan memberikan perkhidmatan kesihatan dan penjagaan kesihatan kepada seluruh warga anggota dan juga pegawai dalam ATM. Itulah merupakan fungsi utama kita di dalam Kor Kesihatan Diraja. Ya, dan pastinya tugas-tugas khas yang diberikan kepada mereka melibatkan beberapa keadaan, termasuklah dalam keadaan darurat maupun aman. Mungkin Datuk nak kongsikan juga. Tugas utama kita kalau masa aman ialah bagaimana yang saya maklumkan tadi, iaitu mengekalkan kesiagaan tempur setiap anggota dan pegawai ATM dengan cara dari segi konsep promosi, pencegahan, perawatan dan juga rehabilitasi perkhidmatan kesihatan, di mana pada setiap anggota dan pegawai akan dipastikan mereka benar-benar sihat untuk melakukan tugas-tugas yang telah diamanahkan mengikut kepakaran masing-masing. Jadi itu sebab kita ada berbagai bidang ataupun cawangan di dalam bahagian perkhidmatan kesihatan, yang mana Kor Kesihatan Diraja itu sendiri berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Datuk mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami bahagian-bahagian yang menjadi lazimnya kita dengarkan kalau di bawah kategori Kor Kesihatan Diraja. Okey, sebagaimana kita sedia maklum, kita adalah sebagai kumpulan sokongan kepada kesiagaan tempur, dan apa yang kita lakukan ialah untuk memastikan setiap cawangan tersebut ataupun kepakaran-kepakaran yang ada di dalam ATM berfungsi dengan baik dari segi keupayaan sumber manusia dan juga latihan. Apa yang khusus kita dalam Kor Kesihatan Diraja ataupun bahagian perkhidmatan kesihatan adalah tiga kumpulan utama, iaitu yang menjaga perubatan operasi. Baik. Yang kedua ialah perubatan penerbangan, dan yang ketiga ialah perubatan maritim ataupun bawah air. So tiga cawangan ini ataupun tiga kepakaran inilah merupakan kepakaran yang khusus yang hanya ada di dalam Kor Kesihatan Diraja. Yang mana kita mempunyai kepakaran-kepakaran ataupun doktor-doktor yang dilatih untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan yang disebutkan tadi kepada, sebagai contoh untuk operation medicine, ianya lebih melibatkan kepada tentera darat, di mana untuk perubatan penerbangan adalah untuk anggota-anggota penerbangan di dalam TDM, dan juga
juruterbang yang lain, pejuruterbang TLDM dan juga tentera darat. Dan bagi untuk kepakaran maritim dan bawah air atau perubatan maritim dan bawah air, kita lebih menjurus kepada bantuan untuk anggota-anggota selam dan juga yang berkhidmat di atas kapal. Okey, pastinya kalau kita cerita tentang doktor pelatih dan juga doktor yang di bawah Kor Kesihatan Diraja, mereka mempunyai khususnya jalan untuk ke sana, betul, pengambilan syarat-syarat khas yang diperlukan untuk meletakkan diri mereka di bawah Kor Kesihatan Diraja? Okey, dari segi kelulusan ataupun kelayakan sebagaimana doktor-doktor lain, tetapi apa yang lebih penting ialah kesediaan mereka untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih daripada pastinya. Kalau kita bandingkan berkhidmat di klinik ataupun klinik kerajaan, hospital kerajaan, di mana sebagaimana kita tahu, kita akan diaturgerakkan pada sebilah masa dalam keadaan yang berbeza dan penuh mencabar, terutama sekali apabila kita diaturgerakkan untuk misi-misi antarabangsa, terutama sekali misi-misi kemanusiaan dan sebagainya. Jadi yang paling penting ialah kesediaan mereka ini, terutama sekali untuk meninggalkan keluarga, ada berjauh dengan keluarga, kesanggupan mereka. Kesanggupan mereka itu yang lebih penting. I think kecekalan dari segi untuk menghadapi cabaran-cabaran yang bakal mereka tempuh semasa berkhidmat. Tidak sabar sebenarnya kita nak mengetahui lebih lanjut apakah misi yang terlibat dan bagaimana pengorbanan maupun cabaran mereka berada di bawah Kor Kesihatan Diraja. Pasti sangat seronok. Selalunya kita dengarkan hanyalah di hospital dan klinik, dan kali ini di medan pertempuran ataupun di hospital medan yang diperlukan perkhidmatan mereka. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor untuk istimewa bersempena dengan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang telah pun disambut pada hari yang sama, iaitu Hari Malaysia 16 September. Dan ini dia satu yang cukup istimewa dan berbesar hati. Sekali lagi saya perkenalkan bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami, Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli Mat Jusoh. Dari awal tadi sebenarnya kita dah kongsikan fungsi Kor Kesihatan Diraja. Kali ini kita nak perhalusi lebih dalam lagi berkaitan dengan IPP ataupun Institut Perubatan Penerbangan yang ditubuhkan di bawah Kor Kesihatan Diraja. Bagi memenuhi keperluan perkhidmatan dalam ATM, iaitu Tentera Udara Diraja Malaysia khususnya, maka kita telah menubuhkan satu cawangan ataupun institut yang dinamakan Institut Perubatan Penerbangan, TUDM, yang sekarang ini berpangkalan di TUDM Subang. Dan ianya adalah berfungsi untuk melatih setiap pegawai dan anggota penerbangan, terutama sekali daripada aspek-aspek aerofisiologi yang merupakan cabaran yang utama apabila mereka didedahkan dalam keadaan ataupun situasi penerbangan. Dalam, kalau kita lihat dari segi bila mereka di altitude, sudah tentulah mereka akan didedahkan dengan kekurangan oksigen dan ketahanan fisiologi yang lain. Termasuk jugalah bagi mereka yang ataupun juruterbang yang menerbangkan pesawat pejuang, mereka akan didedahkan dengan tekanan ataupun daya G yang tinggi semasa mereka membuat manuver ataupun pergerakan semasa di udara. Dan untuk itu mereka perlu dilatih supaya mereka dapat mengenal pasti keadaan-keadaan di mana perkara tersebut bakal berlaku dan seterusnya mengambil tindakan yang sepatutnya bagi mengelakkan sebarang kecederaan ataupun malapetaka ataupun sesuatu yang tidak diingini semasa dalam proses penerbangan tersebut. Ini bermakna sesiapa sahaja yang perlu bekerja di bawah IPP perlu menjalani latihan itu, tidak kira apa kategori jawatan sekalipun. Bagaimana? Yes, untuk bagi pegawai perubatan dan juga anggota paramedik di Institut Perubatan Penerbangan, sudah tentu mereka akan dilatih dan didedahkan dengan prinsip ataupun konsep perubatan penerbangan itu sendiri, yang mana mereka dilatih untuk mengalihkan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan latihan juruterbang dan termasuk juga mengendalikan pemeriksaan kesihatan, yang mana kita tahu untuk sebagai seorang juruterbang ataupun anggota penerbangan, mereka perlu melalui pemeriksaan kesihatan yang lebih ketat dan menyeluruh untuk memastikan keadaan mereka ataupun kesihatan mereka
betul-betul pada tahap yang tertinggi supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Adakah fasiliti di IPP ini hanyalah boleh digunakan oleh mereka yang di Air Force sahaja ataupun bagaimana? Sebetulnya sekarang ni kita juga atau menjalankan perkhidmatan ataupun memberikan perkhidmatan kepada agensi yang lain juga. Bagaimana kita tahu selain daripada Tentera Udara Raja Malaysia, TLDM dan juga Tentera Darat juga mempunyai unit penerbangan mereka sendiri. Jadi untuk tujuan tersebut juruterbang yang berkenaan akan dilatih ataupun didedahkan dan diperiksa di Institut Perubatan Penerbangan. Di samping itu juga kita juga membantu agensi Maritime Malaysia yang mereka mempunyai juruterbang mereka, termasuk juga pasukan bomber dan penyelamat, dan juga untuk Jabatan Penerbangan Awam DCM. So, dengan kata lain kita memang menjadi pusat rujukan bagi perubatan penerbangan di serantau ini. Ya, pastinya. Dan antara latihan yang diberi perhatian merupakan latihan aerofisiologi yang berlaku di IPP itu sendiri. Jadi mungkin Datuk ada sedikit nak dikongsikan. Kali pertama juga saya dengarkan latihan aerofisiologi. Itu yang bila kita aerofisiologi maksudnya ia mengaitkan keadaan perubahan fisiologi dalam penerbangan. That's what aerofisiologi. Dan saya sendiri sebagai pakar perubatan penerbangan yang bertanggungjawab juga melatih mereka. So apa yang penting ialah kita cuba untuk menerapkan kepada setiap juruterbang dan anggota penerbangan akan had-had yang perlu dipatuhi supaya ianya tidak melebihi daripada apa yang tahap keupayaan fisiologi manusia. Tetapi walau bagaimanapun kita masih lagi boleh melatih mereka. Sebagai contoh apa yang akan ditunjukkan ialah dan konsep latihan centrifuge, latihan chamber dan juga latihan kursi anjal itu semuanya untuk memastikan mereka bersedia dalam keadaan yang sukar apabila diperlukan mereka akan dapat melaksanakannya nanti. Situasi sebenar dan tekanan yang sebenar perlulah diberikan dalam proses latihan supaya itulah ketahanan yang diperlukan oleh setiap yang berada di bawah latihan aerofisiologi. Jadi jom sama-sama kita saksikan laporan khas yang disediakan untuk anda lebih fahami tentang latihan aerofisiologi di IPP. Okay, stand by. 3, 2, 1. Institut Perubatan Penerbangan TUDM bertanggungjawab bagi menjalankan latihan aerofisiologi untuk anak-anak kapal TUDM. Untuk latihan G-Force, kita menggunakan peralatan khas iaitu High Performance Human Centrifuge dengan model ATFS 400 Advanced Tactical Flight Simulator. Kita melatih anak-anak kapal ini untuk mendapatkan toleransi yang tinggi bergantung kepada apa aircraft yang anak-anak kapal itu gunakan. Pilot-pilot akan melapor diri dan mereka akan menjalankan pemeriksaan kesihatan secara am. Diikuti dengan kelas. Selepas itu kita akan mengadakan chair drill. Ini di mana kita praktis bagaimana anak-anak kapal perlu lakukan semasa mereka berada di dalam centrifuge. Now, hook, breathe. 1,000, 2,000, 3,000, breathe. Saya Kapten Khairul Ashraf bin Abdul Aziz TUDM dari nombor 18 Skuadron Pangkalan Udara Batu. Sekarang berkhidmat di nombor 18 Skuadron. Dalam pekerjaan kami sebagai seorang juruterbang membawa pesawat fighter, jadi kami memerlukan latihan seperti yang terdapat di IPP supaya kami dapat mengetahui limitasi terhadap fizikal badan kami semasa kami melakukan penerbangan. Sebelum saya mulakan dengan latihan pull G ni, saya hanya dapat menahan tekanan G dalam 2 ke 3 G. Dan selepas latihan yang dijalankan, saya boleh menahan sehingga 7 G dengan pesawat F-18. Jika tidak melakukan latihan ini, dia akan menyebabkan kita hilang consciousness semasa penerbangan dan boleh menyebabkan accident happen.
in the flying time. Sekarang ni saya pula yang akan rasakan pengalaman sendiri macam mana berada di dalam alatan centrifuge ini. Okey, mari kita saksikan apa yang akan jadi dengan saya nanti. Instructor ready, pilot, are you ready to go? Ready? Run, cross time. 3, 2, 1. Okey, tarik sekarang. Kita okey, good. Dah. Okey, cuba angkat. Cuba angkat dan kiri. Okey, Okey, saya dah cuba macam mana 4.5G. Apa yang saya dapat rasa tadi memang tekanan yang saya tak pernah rasa sebelum ni. Apapun pengalaman yang saya rasa ni memang terbaik. Ejection seat seperti di belakang saya ini adalah salah satu alat latihan juga. Kita akan mengajar macam mana untuk pilot mengadaptasi diri ataupun positioning yang betul sebelum pilot tersebut menarik ejection seat handle untuk dia keluar daripada pesawat semasa berlakunya kecemasan. Ejection seat ini mampu melakukan ejection sehingga 10G maksimum. Untuk latihan kita rendahkan sehingga 8.5G. Biasanya pilot akan melakukan beberapa checklist. Dia perlu rapatkan badan, dia punya bahu ke kerusi, dia punya leher mesti tegak dan juga siku hendaklah rapat ke badan sebelum beliau menarik handle untuk keluar dari pesawat. Tanpa mengadaptasi posisi badan yang betul, besar kemungkinan ataupun risiko yang tinggi pilot tersebut akan mengalami kecederaan. Aircrew akan ditempatkan ke dalam kebuk hypobarik di mana kita akan simulitkan dalam kebuk itu sehingga 25,000 kaki ketinggian. Kita bagi peluang kepada pilot-pilot ataupun aircrew untuk merasai apa itu hypoxia. So that apabila berlaku keadaan yang sebenar, so pilot akan dapat recall ataupun mengingatkan kembali daripada latihan dan pilot akan bertindak secara betul apa yang perlu dibuat. Bila seseorang pilot itu mengendalikan aircraft, dia telah terdedah kepada keadaan 3 dimensi. Pilot boleh rasa confused sama ada masih terbang secara lurus, inverted ataupun at an angle. So that kita akan ajar pilot supaya apabila pilot tersebut merasa sangsi ataupun confused, beliau hendaklah merujuk kembali kepada peralatan avionik kepada aircraft. Itu dia latihan aerofisiologi yang berlangsung di IPP. Wakil wartawan kami Syuhada Ashikin 4.5G dan dikabarkan juga tadi salah seorang juruterbang 7G. Tapi Datuk pernah sampai ke 9G. Tadi sempat berbual dengan Datuk off camera. Tapi kita membezakan kelajuan dan juga tahap, ya. Jadi pastinya pelbagai latihan yang perlu disaring. Datuk, apakah yang paling penting sekali faktor yang mempengaruhi seseorang individu itu juruterbang untuk melepasi test ataupun latihan-latihan yang diperlukan? Okey, apa yang penting pertama sekali ialah dari segi ketahanan fizikal. Mana itulah sebabnya mengapa latihan ini perlu dilakukan dalam keadaan secara berkala, di mana kita akan panggil juruterbang yang terbabit untuk datang ke Institut Perubatan Penerbangan untuk didedahkan dengan latihan-latihan yang telah kita saksikan seperti tadi. Yang paling mencabar saya rasa tentunya ialah centrifuge itu, yang mana ianya bergantung kepada jenis pesawat yang diterbangkan. Terutama sekali kepada Sukhoi dan juga MiG-29 memang mereka akan didedahkan kepada 9G. Manakala untuk yang F-18 dan pesawat lain kepada 7.5G. So dan apa yang kita hendak pastikan ialah mereka ini pertama faham akan tahap fizikal yang mereka ada. Yang keduanya ialah bagaimanakah cara untuk mempertingkatkan keupayaan tersebut dengan melakukan latihan dan juga tata cara yang betul semasa mengendalikan pesawat dari segi aerofisiologi itu sendiri. Maknanya kondisi kesihatan seseorang individu itu terkait rapat dengan kebolehan mereka untuk menahan kelajuan, speed dan sebagainya. Dan ianya juga dipengaruhi dengan faktor seharian. Maksudnya kalau kita juruterbang tersebut menghadapi masalah
dehydration ataupun dalam keadaan keletihan, ianya juga akan mempengaruhi keupayaan sebenar juruterbang tersebut apabila mereka menerbangkan. Itulah kita selalu tegaskan kepada mereka yang keupayaan untuk melaksanakan tugas penerbangan itu berbeza dari hari ke hari bergantung kepada keadaan fizikal dan ketahanan mental pada hari ataupun waktu tersebut. Ya, baik. Itu dia. Sebenarnya banyak yang perlu kita fahami tentang kategori di bawah kor kesihatan diraja. Darat sudah, udara pun sudah. Selepas ini kita akan ke laut. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor untuk kor kesihatan diraja. Kami kali ini nak perhalusi berkaitan dengan perkhidmatan perubatan untuk pihak TLDM pula, Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan kalau tadi kita ada kongsikan IPP, kali ini pula Institut Perubatan Bawah Air dan Hyperbaric 96 Hospital Angkatan Tentera Pangkalan TLDM Lumut. Jadi bagaimana fungsi dan perkhidmatan yang disediakan, Datuk? Okey, untuk Institut Perubatan Bawah Air dan Hyperbaric, fungsi utama ialah tentunya untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada TLDM, terkhususnya kepada anggota-anggota penyelam di dalam TLDM. Tetapi pada masa yang sama juga kita juga memberikan rawatan untuk sekali hyperbaric kepada pesakit-pesakit dan yang dirujuk juga oleh Kementerian Kesihatan ataupun agensi lain yang memerlukan rawatan. Sebab dalam hal ini mereka memerlukan kebuk tekanan sebagai salah satu cara perawatan. Tapi fungsi asasnya masih lagi iaitu bukan sahaja melatih tetapi juga untuk memberi perawatan sekiranya berlaku apa-apa sahaja masalah kepada penyelam-penyelam. Okey. Ya. Jadi apa kondisi-kondisi yang selalunya rawatan diberikan? Mungkin bukan sahaja kepada penyelam, kepada mereka yang memerlukan rawatan di bawah institut tersebut. Okey, so selalunya untuk penyelam apa yang berlaku ialah apabila dalam keadaan di mana penyelam terpaksa timbul dalam keadaan cepat, ianya akan terdadahkan kepada masalah kita panggil caisson ataupun compression sickness, di mana terdapat orang kata gelembung-gelembung udara di dalam salur darah, dan hanya cara yang mereka perlu lakukan ialah dengan memasukkan mereka ini atau pesakit tersebut ke dalam kebuk udara hyperbaric dan diberikan tekanan yang bersesuaian untuk memastikan semua gelembung-gelembung udara tersebut akan keluar dan tidak memberi sebarang komplikasi kepada penyelam. Dan pada masa yang sama juga dengan adanya fungsi hyperbaric ini di mana konsentrasi oksigen di dalam chamber tersebut adalah tinggi, maka kita gunakan juga untuk tujuan perawatan bagi pesakit diabetik yang mana yang terlibat dengan jangkitan terutama sekali gangren pada kaki mereka. Dengan bantuan oksigen pada tekanan yang tinggi akan memberikan peluang untuk keadaan mereka dirawat dengan lebih baik. So itu salah satu. Dan satu lagi contoh yang saya boleh nyatakan di sini apabila terdapatnya kes-kes keracunan karbon monoksida sebagaimana yang kita maklum yang sebelum ini berlaku. Yang salah seorang yang apabila pesakit ataupun mangsa terperangkap dalam kereta tanpa sedar dan mereka yang dirujukkan kepada kita dan untuk diberikan rawatan. Dan untuk yang lepas, alhamdulillah kita berjaya memulihkan seseorang daripada pesakit yang memang kata dalam keadaan yang cukup kritikal. Okey, dari sudut pelatih yang menggunakan alat-alatan yang terlibat untuk rawatan di bawah hyperbaric chamber ini, adakah khusus latihan yang disediakan untuk mereka? Ya, kita mengadakan latihan yang khusus iaitu kita panggil diving medical officer course yang khusus pegawai perubatan penyelam di mana mereka bukan saja dilatih daripada aspek-aspek perawatan tapi mereka juga sendiri didedahkan dengan konsep-konsep penyelaman itu juga. Maksudnya mereka diajar ataupun dibawa mengikuti kursus menyelam dengan penyelam-penyelam TLDM. Dengan itu mereka akan lebih faham akan risiko-risiko dan juga keadaan-keadaan di mana perawatan perlu dilaksanakan dan juga mereka perlu mengenal pasti tanda-tanda awal sebarang masalah itu untuk diberikan perawatan secepat mungkin. Ya, dan rawatan secepat mungkin perlulah diberikan kepada apa sahaja jenis kecemasan yang berlaku. Contohnya mungkin keadaan penyelam yang perlukan rawatan kecemasan. Untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang hyperbaric chamber, jom sama-sama kita saksikan laporan khas yang disediakan.
utama penubuhan institut ini, IBAH, adalah untuk menjaga kesiagaan penyelam Angkatan Tentera Malaysia. Baik, sekarang saya berada di titian kapal KD Jerai dan sebentar lagi kita akan lihat bagaimana simulasi menyelamatkan penyelam yang cedera. Kita berada di wheelhouse. Okey, kalau jumpa, terus bagi tahu atas dan cuba bawa naik. Waktu naik, kawal kadar kenaikan anda. Siap! Bersurat! Complete. Driver feeling unwell. Roger, driver feeling unwell, Professor. Situasi yang kita stimulasikan dua situasi yang berbeza lah. Satu situasi anggota mempunyai penyakit kecemasan selam yang memerlukan hyperbaric treatment. Sebab tu menyalakan operasi, doktor akan melakukan primary survey, apa-apa keberangkilan yang menyebabkan life threatening. Okey, dekat perut ni ada rasa? Sini ada rasa. Setelah melakukan primary survey dan mendapatkan maklumat daripada supervisor diving mengenai aktiviti diving tersebut, doktor akan decide apakah jenis penyakit yang dihadapi oleh penyelam dan sekiranya penyakit tersebut perlukan rawatan hyperbaric chamber, doktor akan memulakan rawatan hyperbaric chamber di atas kapal. Tetapi perlu diingat, kalau kita tengok hyperbaric chamber di atas kapal, ruangnya agak kecil dan hanya ada satu attendant yang berada di dalam hyperbaric chamber tersebut. Jadi sekiranya berlaku apa-apa kecemasan di dalam hyperbaric chamber, agak sukar untuk melakukan resuscitation di dalam keadaan tersebut. Apabila tiba di darat, penyelam ini akan dimasukkan ke dalam ambulan ini untuk dihantar ke unit kecemasan bagi mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan lanjut. Sekiranya pesakit tersebut memerlukan bantuan pernafasan untuk secure the airway, selalunya doktor akan buat emergency dahulu. Dia akan secure airway dan pasien dah stabil, baru dia akan masukkan ke dalam hyperbaric chamber yang mempunyai status support yang lebih baik. Belakang saya ini adalah hyperbaric chamber yang mana penyelam tadi akan dimasukkan ke dalam hyperbaric chamber ini untuk menerima rawatan lanjut. Dan suka untuk saya kongsikan kepada anda semua yang saya akan masuk ke dalam hyperbaric chamber ini untuk merasai pengalaman baru dan saya boleh kongsikan kepada anda semua. Baik, Alhamdulillah saya telah pun selamat keluar daripada hyperbaric chamber ini dan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua ianya perasaan yang luar biasa di mana saya telah pun masuk sedalam 18 meter dan mengalami sedikit gangguan pada gegendang telinga saya. Saya ucapkan terima kasih kepada IBAH 96 Hype kerana memberikan saya pengalaman dan juga peluang ini. Okey, itu merupakan antara yang boleh kita fahami berkaitan dengan hyperbaric chamber. Satu yang saya nak kenal pasti di sini, ada beberapa pemeriksaan juga sebelum, semasa dan selepas berada dalam keadaan itu. Yang paling penting sekali, apakah faktor yang perlu kita fahami untuk mengelakkan kecemasan-kecemasan yang boleh berlaku di dalam hyperbaric chamber? Okey, sebagaimana kita tahu, sebagai penyelam, terutama sekali penyelam tempur dalam TLDM dan juga dari koi lain seperti gerak khas dan sebagainya, mereka memerlukan sekali lagi tahap kesihatan yang betul-betul tinggi, dan untuk mencapai keadaan tersebut, pemeriksaan kesihatan juga perlu dilakukan kepada mereka
untuk memastikan yang keupayaan ataupun pemilihan kepada calon-calon yang untuk menjadi penyelam adalah memerlukan kriteria yang agak berbeza. Berdasarkan kepada sebagaimana kita tengok dalam video tadi, dari segi cabaran-cabaran yang mereka perlu tempuhi. Dan untuk itu juga sekiranya apa-apa yang berlaku, sebagaimana kita tengok, mana kita akan melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian, dan sekiranya ada perlu dilakukan ataupun dilaksanakan bantuan kecemasan, ianya akan dilaksanakan dengan serta-merta. Disebabkan ianya ada satu keadaan yang kata kecemasan. Tapi apabila kita dapati pesakit ataupun penyelam tersebut agak stabil dan kita perlu rujukkan sama ada kes-kes tersebut memerlukan rawatan pada hyperbaric chamber susulan. Kita tengok tadi dekat atas kapal itu sendiri pun memang dia ada satu hyperbaric chamber yang boleh muat 2 orang. Tetapi sekiranya memerlukan perawatan yang lebih lanjut dan untuk pendedahan pada hyperbaric chamber yang lama, dan mereka ini akan dirujukkan kepada hospital Angkatan Tentera di Lumut. Dan adakah dalam satu masa tu dia boleh dilakukan rawatan kepada beberapa sakit? Ya, kita untuk di Lumut kita boleh merawat 8 orang pada satu masa. Maknanya kalau tim divers untuk, dan sama juga dekat kita pun ada satu lagi chamber di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan yang mana boleh merawat 16 orang pada satu masa. Dalam satu masa. Dan terbuka kepada orang awam juga. Dan satu lagi kita ada di Hospital TDM di Teluk Sepanggar. Dan memang kita membuat kerjasama dengan Hospital Queen Elizabeth dan juga UMS untuk menerima pesakit-pesakit daripada yang dirujuk daripada hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi lain. Setakat ini melihat kepada rawatan hyperbaric chamber ini, bagaimana ianya memberi kesan ataupun impak kepada tahap penyelamatan individu-individu maupun penyelam ataupun orang awam yang terlibat dalam kecemasan berkaitan? Sebenarnya memang perlunya hyperbaric chamber dari segi perawatan, terutama sekali dalam keadaan-keadaan yang melibatkan penyakit yang diakibatkan oleh kesan-kesan daripada aktiviti menyelam, yang ia juga melibatkan penyelam pelancong dan sebagainya. Dan sekiranya kepakaran dan kelengkapan ini tidak wujud, sudah tentu ianya akan membahayakan dan dalam keadaan tertentu boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Sebab sebagaimana kita maklum, dalam keadaan kecemasan sebegini, tindakan yang perlu dilakukan adalah serta-merta dan tidak ada cara lain kecuali dengan mendedahkan mereka kepada perawatan hyperbaric chamber. Itu dia kan. Hyperbaric chamber, satu rawatan yang jarang sekali kita dengarkan, namun begitu ia memberi impak yang cukup besar, terutama sekali dalam mereka yang menyelam. Rawatan yang eksklusif diberikan kepada mereka, menyeluruh diberikan kepada individu-individu yang di bawah kecemasan berikut. Kita ada sedikit lagi yang boleh dikongsikan bersama dengan Datuk untuk Kor Kesihatan Diraja seketika nanti. Jangan ke mana-mana, hanya di Hello Doktor. Kembali bersama dengan kami di Hello Doktor untuk istimewa bersama dengan Hari Tentera Malaysia, dan pastinya ini merupakan hari ATM yang kita perlu ingatkan di bawah kategori Kor Kesihatan Diraja. Kali ini kalau mungkin anda berkesempatan untuk ikuti kami daripada awal tadi, banyak pengorbanan jasa mereka, dan pastinya ini merupakan satu unit ataupun institut yang bertanggungjawab untuk memastikan rawatan, perkhidmatan perubatan dapat disampaikan secara menyeluruh kepada mangsa. Bukan di hospital dan klinik tetapi di medan yang lebih mencabar. Nak cerita tentang cabaran dan juga rintangan yang perlu dilalui oleh anggota KKD ini, mungkin Datuk nak kongsikan bersama dengan kami. Ya, selain daripada kita melaksanakan tugas-tugas seperti yang dinyatakan tadi, Kor Kesihatan Diraja juga diberi tanggungjawab untuk melaksanakan misi-misi, terutama sekali misi-misi kemanusiaan, yang mana sudah tentunya apabila kita hantar kepada sesuatu negara itu sendiri yang mana keadaan cuaca dan juga persekitaran yang amat berbeza, sudah tentu akan memberi cabaran yang tinggi kepada anggota dan pegawai Kor Kesihatan Diraja. Sebagai contoh, apabila kita telah ditugaskan
untuk menyertai misi kemanusiaan bagi mangsa gempa bumi di Turki tempoh hari apabila 110 anggota dan pegawai daripada Kor Kesihatan Diraja diatur gerakan dan mereka telah dihantar ke kawasan yang agak ekstrim dari segi suhunya di mana kita terpaksa membina Hospital Medan dalam keadaan suhu boleh dikatakan minus 70. So memang yang amat sejuk ketara sekali dan sudah tentu ianya satu cabaran baru bagi setiap pegawai dan anggota KKD. Tapi walau bagaimanapun dengan kecekalan dan semangat yang ditunjukkan, alhamdulillah kita telah berjaya memberi bantuan yang saya rasa cukup membanggakan bagi rakyat Malaysia di mana kita telah membantu untuk meringankan beban mangsa gempa bumi di Turki tempoh hari. Dan itu adalah salah satu daripada cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kami, anggota dan pegawai Kor Kesihatan Diraja. Pelbagai faktor terlibat. Termasuk juga untuk misi-misi yang lain, sekali sebagaimana kita diatur gerakan ke Lubnan dan juga ke misi-misi pengaman yang sebelum ini pun, memang itulah cabarannya. Itu sebab apa yang saya nyatakan di permulaan tadi, untuk menyertai Kor Kesihatan Diraja sebagai pegawai dan anggota paramedik, mereka hendaklah mempunyai kesetiaan dan kesediaan itu sendiri untuk memastikan yang mereka bersedia untuk diatur gerakan pada sebilang masa dalam keadaan yang cukup berbeza dan mencabar. Kesiapsiagaan mereka perlu maksima. Bahupun anggota pegawai di KKD kerana di mana-mana sahaja mungkin akan ditempatkan untuk memberi bantuan perubatan. Sebab itulah apa yang kita terapkan ialah kita kata ready medical ready. Maksudnya fungsi utama kita ialah untuk memastikan setiap anggota dan pegawai dalam ATM adalah pada tahap ketahanan ataupun mental dan fizikal yang fit, yang pada masa yang sama juga anggota medikal itu sendiri perlu bersiap siaga untuk membantu apabila sokongan kesihatan diperlukan dalam melaksanakan misi dan operasi yang ditetapkan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Selain daripada itu, kalau di dalam negara, kejadian-kejadian yang kita tak menyangka kan, seperti mana kita dihimpit dengan keadaan COVID-19 yang juga sebenarnya Kor Kesihatan Diraja mempunyai penglibatan yang cukup besar membina Hospital Medan Malaysia kan di tempat-tempat yang seperti Kapit dan sebagainya. Bagaimana secara ringkasnya Datuk nak kongsikan pada ketika itu misi dijalankan? Memangnya apabila kita mendapat arahan terutama sekali dalam memberi bantuan dalam kes COVID yang saya rasa mencabar kepada seluruh negara. Dan kita telah memastikan yang kita turut serta Kor Kesihatan Diraja dengan kepakaran kita ada di mana kita membantu untuk membina hospital Medan yang seperti mana yang diperlukan untuk memastikan proses ataupun penyampaian perawatan terutama sekali pada kes-kes yang berat dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Di mana kita telah mendirikan dan juga membantu melaksanakan perawatan di 8 buah hospital Medan yang didirikan di seluruh negara. Dan alhamdulillah dengan penglibatan itu kita dapat membantu negara untuk keluar daripada cengkaman COVID dan juga menyelamatkan sebanyak nyawa yang mungkin daripada kes pandemik tersebut. Jadi sebagai seorang individu yang melihat kepada latihan sehinggalah kepada fenomena atau kejadian sebenar yang mereka hulurkan bantuan, apa yang Datuk nak kongsikan tentang penglibatan maupun cara mereka mengendalikan situasi melibatkan anggota dan juga pegawai di bawah KKD? Apa yang saya boleh nyatakan di sini ialah setiap latihan dan pendedahan yang kita lakukan sama ada di institut-institut berkenaan ataupun panjang latihan yang telah dirancang. Yang kita juga untuk tahun ini kita merancang untuk melakukan satu exercise atau latihan besar-besaran iaitu exercise Starlight yang mana kita akan menguji keupayaan sokongan kesihatan di Medan. Di mana kita akan mendirikan Hospital Medan dan kita akan melihat bagaimana setiap latihan yang kita buat sebelum ini dipraktikkan sepenuhnya, insya-Allah. Untuk Ops Starlight yang seperti mana di Turki disampaikan merupakan satu Ops Starlight. Baik, kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Rasa macam banyak lagi benda yang kita bualkan, Datuk. Datuk, bagaimana dengan seperti dengan Hari Malaysia dan juga Hari Angkatan Tentera Malaysia, ada sedikit ucapan daripada Datuk mewakili pihak Kor Diraja Malaysia itu sendiri? Ya, saya bagi pihak Kor Kesihatan Diraja
dan seterusnya juga untuk ke seluruh warga ATM. Kami sesungguhnya amat berterima kasih di atas sokongan yang diberikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali dalam menghargai pengorbanan yang dihulurkan oleh setiap anggota dan pegawai dalam ATM, khususnya daripada Kor Kesihatan Diraja. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Lieutenant General Dato' Dr. Zulkifli Mat Jusoh, Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia, bersama dengan kami untuk topik Kor Kesihatan Diraja dan pastinya pelbagai manfaat ataupun informasi yang kita dapat, sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan di Hello Doktor untuk topik yang berbeza. Assalamualaikum, salam sejahtera.